Gabungan Rakyat Sabah JRS bakal didaftarkan dalam memastikan kerjasama di antara parti-parti yang mendokong kerajaan negeri terus dapat dimantapkan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata perkara itu juga merupakan kemahuan di antara parti-parti gabungan berkenaan di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas mengadakan majlis penyerahan sumbangan bantuan wang ihsan kepada Ketua Isi Rumah mangsa kebakaran Kampung Landung Ayang Kudat di daerah berkenaan hari ini. Untuk rekod, JRS terbentuk selepas pilihan raya negeri ke-16 Sabah pada tahun 2020 dengan melibatkan beberapa parti termasuklah Gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah. Sementara itu, mengulas mengenai hasrat Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat yang dipimpin Datuk Peter Anthony untuk menyertai atau menyokong JRS, Haji J. Ahmad mengalu-alukan perkara tersebut. Bagaimanapun jelasnya, sebarang keputusan mestilah mendapat sokongan dan dokongan daripada parti-parti pemerintah yang sedia ada terlebih dahulu. Peter yang merupakan bekas naib presiden Parti Warisan Sabah terdahulu bertindak keluar daripada parti berkenaan pada Disember tahun lalu sebelum menyatakan hasrat menubuhkan parti baru Pro JRS. Manakala rombongan UMNO Sabah mengiringi calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri Tiram Azizul Bachok bagi proses penamaan calon PRN di negeri Johor hari ini, diketuai oleh Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Yaakob Han dan Ketua Penerangan UMNO Negeri Datuk Raimi Unggi. Kehadiran rombongan tersebut adalah bagi memberi sokongan kepada calon BN yang bertanding untuk DUN tersebut. Azizul yang merupakan ahli Majlis Bandaraya Pasir Gudang menghadapi pertembungan 7 penjuru di DUN Tiram kali ini. Untuk rekod, pada PRU 14 kerusi DUN Tiram dimenangi oleh PKR. Sementara itu, sebanyak 97 program Jualan Keluarga Malaysia PJKM sudah dilaksanakan di semua 25 kawasan parlimen seluruh Sabah. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah berkata, daripada jumlah penganjuran PJKM itu, seramai 288,132 pengunjung membabitkan hasil jualan 2.718 juta ringgit berjaya direkodkan. Katanya setakat ini sambutan pengguna dan peniaga di Sabah amat menggalakkan dan meminta supaya PJKM ini dilaksanakan secara berkala. KPDN HEP Sabah berkata pihak sudah menggerakkan cawangan-cawangan KPDN HEP di seluruh negeri ini untuk bekerjasama dengan agensi-agensi dari Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Kementerian Kewangan Malaysia serta rakan strategik sektor peruncitan di Sabah. Katanya hari ini sebanyak 18 PJKM diadakan secara serentak meliputi kawasan Parlimen Kota Kinabalu, Hutatan, Kimanis, Keningau, Tenom dan Pensiangan. Sehubungan itu, KPDN HEP mengingatkan kepada semua peniaga supaya sentiasa beretika mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kerajaan. Katanya kerajaan menyeru agar rakyat bersabar dan terus bersama kerajaan dalam waktu sukar yang luar biasa ini yang turut melanda dunia dan memberi kesan kepada rantaian bekalan global dan negara. Belum kami dapat dirikan rumah sendiri, tetapi sekali lagi musibah melanda apabila rumah transit yang kami diami musnah akibat kebakaran hampir 2 minggu lalu. Kata Safia Mamah, 51 tahun, salah seorang mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat. Menurut Safia, rumah transit yang dia dan suami serta 2 anaknya diami adalah ihsan rizab daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran pada 2015. Sementara itu, seorang lagi mangsa kebakaran, Jurina Ahmad, 42 tahun, berharap dengan bantuan yang diberikan kerajaan akan dapat membina semula rumah mereka yang musnah secepat mungkin. Katanya lagi ketika ini mereka sekeluarga masih terkejut dengan kejadian itu walaupun sudah hampir 2 minggu ia berlaku. Mengimbas semula kejadian itu, Jurina berkata ibunya yang juga pesakit jantung sehingga kini masih trauma apa yang menimpa mereka sekeluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan akan memperuntukkan sebanyak 2.4 juta ringgit kepada 120 ketua isi rumah yang terjejas akibat kebakaran pada 16 Februari lalu. Beliau berkata peruntukan itu melibatkan peruntukan untuk membeli bahan binaan sebanyak RM20,000 kepada setiap KIR yang terjejas untuk mereka membina rumah yang musnah dalam kebakaran itu.
Seterusnya, daerah Kota Kinabalu hanya mencatat 19 kes baru COVID-19 hari ini, namun kekal merekodkan jumlah tertinggi dengan kes 4 angka disebabkan banyak kes tertunggak. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata, secara keseluruhan Kota Kinabalu mengumpul 1039 kes hari ini. Majoritinya kes tertunggak menjadikannya kekal sebagai daerah paling tinggi kes di Sabah. Secara keseluruhan, katanya kadar jangkitan COVID-19 di Sabah turun 521 kes kepada 3.735 kes hari ini berbanding 4.256 kes yang dilaporkan semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.